Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, baik. Minggu ni adalah minggu yang kelima. Okey, bagi subjek pendidikan Islam tahun 4. Okey. Tajuk minggu ni adalah mengenai bab ibadah. Tajuk adalah mengenai mari bersuci. Apa itu bersuci? Suci maksudnya bersih. Bersih. Bersuci maksudnya membersihkan. Kita nak belajar mengenai tajuk membersihkan. Okey, baik. Kita nak belajar mengenai najis. Apabila cerita bab bersuci ataupun bila cerita tentang bab membersihkan, mestilah ada kekotoran, betul tak? Bila ada berlaku sesuatu kekotoran, barulah kita bersuci ataupun membersihkan. Kalau tak ada kotor, nak buat apa bersihkan, betul tak? Mesti ada kotor, baru kita bersihkan. Mesti ada kotor, baru kita sucikan. Okay, itu maksud dia. Kita nak sucikan daripada apa? Daripada kekotoran. Apa itu kekotoran? Kekotoran ni adalah daripada najis. Datangnya daripada mana kekotoran? Daripada najis. Najis itu adalah kekotoran. Jadi kekotoran tu kita nak bersihkan dia. Okey, dalam Islam dia ada bagi tahu jenis-jenis najis dan macam mana cara nak membersihkannya. Okey, kita belajar jenis najis dulu ya. Okey, dalam Islam jenis najis ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Kategorinya ada 3, iaitu yang pertama adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, yang ketiga adalah najis mughalazah. Najis mukhaffafah ni apa dia? Najis mukhaffafah ni orang panggil je sebagai najis yang ringan. Ringan ni maksudnya mudahlah untuk kita bersihkan je, sebab dia ringan saja. Mutawassithah adalah najis yang berada di tahap pertengahan, tak terlalu berat dan juga tak terlalu ringan. Yang ketiga adalah mughalazah. Mughalazah ni najis yang sangat berat. Dia memerlukan kaedah-kaedah yang berat sikitlah untuk membersihkan dia. Okey, saya bagi tahu sikit dia punya maknanya. Mukhaffafah iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan tidak minum kecuali susu ibu dia sahaja. Ini najis mukhaffafah. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun. 2 tahun ke bawah dan dia tidak makan dan tidak minum, betul tak? Kecuali susu ibu dia. Budak-budak dia tak ada makan, tak ada minum kecuali menyusu je kan. Jadi kita kategorikan dia sebagai najis yang ringan. Bila najis ringan, cara nak bersihkan dia pun sangat mudah. Okey, nanti kita akan belajar macam mana cara nak bersihkan dia. Ingat ya, mukhaffafah air kencing kanak-kanak yang berumur 2 tahun dan juga ke bawah. Syarat dia mestilah dia cuma menyusu. Kalau dia dah makan dan minum, ada tak budak-budak sekarang, zaman sekarang, bawah 2 tahun yang dah makan dan minum? Ada tak? Ada, tapi setengah dia sahaja, betul tak? Yang dinamakan sebagai najis mukhaffafah hanya bayi lelaki yang menyusu saja. Ingat, itu syarat dia. Okey, baik. Yang seterusnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis selain najis mughalazah dan selain najis mukhaffafah. Contohnya air kencing, tai dan juga darah. Itu antara dia. Itu najis ringan. Najis ringan. Najis yang berada di tahap pertengahan, air kencing, tai dan juga darah. Darah ni pun salah satu daripada kategori najis ya. Apabila dia dah keluar daripada badan kita, maka dia adalah kategori najis. Bila dia dalam badan, tak ada apa-apa. Cuma bila dia dah terkeluar daripada badan kita, maka dia adalah daripada kategori najis. Jadi kita kena bersihkan dia. Kalau kita nak sembahyang, tiba-tiba terkeluar darah, contohlah ada kudis ke apa, luka kan, kita kopek terkeluar darah,
Jadi bila kita nak sembahyang, kita kena bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu baru kita boleh solat. Itu najis mutawassithah. Okey. Yang ketiga najis mughalazah. Apa itu mughalazah? Najis mughalazah iaitu anjing, babi dan kotorannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh dia air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Air kencing ke air liur ke daripada anjing dan juga babi, maka dua-dua tu dikategorikan sebagai najis mughalazah. Ingat mughalazah ni ingat dua benda je. Anjing dan juga babi. Itu najis yang sangat berat. Jadi kita kena bersihkan dengan kaedah yang berat sikit. Ingat dua keyword tu je. Anjing dan juga babi. Apa-apa yang datang daripada kedua-duanya, maka itu adalah mughalazah. Ada je dua perkataan tu, maka dia adalah mughalazah. Air kencing. Air kencing sepatutnya mutawassithah kan. Tapi air kencing anjing. Jadi dia jadi mughalazah. Okey, jelas ya. Okey, yang seterusnya. Cara nak bersihkan dia. Mukhafafah. Mukhafafah najis apa? Air kencing kanak-kanak yang di bawah 2 tahun yang hanya menyusu badan, menyusu ibu dia. Cara dia cuma renjiskan air mutlak sahaja. Air mutlak tu apa? Air mutlak ni adalah air yang suci, bersih, air putih yang masih belum digunakan. Itu air mutlak. Kita guna air tu cuma renjis saja. Tak perlu buat apa-apa. Cuma renjis macam tu je. Okey, yang tu mudah sebab dia najis ringan. Yang kedua adalah mutawassithah. Mutawassithah ni najis pertengahan. Cara dia mula-mula hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Yang kedua, basuh dengan air mutlak hingga hilang kesannya, sama ada dari segi warna, bau dan juga rasa. Kita ambil contoh yang mudah lah. Contoh yang mudah macam air kencing. Kita pergi tandas, kita kencing. Macam mana kita basuh? Siram macam tu je kan. Yang penting dia punya air kencing hilang. Hilang, bersih. Itu je. Lepas tu selesai. Itu je cara dia. Yang penting air yang kita gunakan tu adalah air mutlak, iaitu air putih yang masih belum digunakan. Jangan pergi basuh air kencing dengan air sirap pula. Jadi tak boleh nak basuh air kencing kena guna air mutlak. Okey, baik. Yang pertengahan pun mudah caranya sebab najis mutawassithah ni yang biasa kita lakukan pada setiap hari. Kita kencing, kita berak, macam tu je kita basuh kan. Betul tak? Okey, macam tu saja. Okey, yang terakhir adalah mengenai najis mughalazah. Ni najis yang berat. Jadi cara dia pun berat sikit lah. Cara yang pertama sama juga macam sebelum ni. Hilangkan najis. Yang kedua, kita basuh dengan air tanah. Basuh dengan air tanah sekali. Air yang bercampur dengan tanah. Bila air bercampur dengan tanah tu, dia jadi warna coklat. Itu namanya air tanah. Kita guna air tanah tu, kita basuh sekali. Basuh sekali. Lepas tu, yang ketiga, kita basuh dengan air mutlak. Air mutlak sama juga air yang tadi. Macam sebelum ni yang saya cakap. Kita basuh sebanyak 6 kali. Bila dah basuh dengan air coklat tu, kita siram dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Siram 6 kali. Kalau nak buat lebih lagi bagus. Lagi banyak, lagi afdal, lagi bagus. Tapi ini syarat yang minimum dia, basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Tapi air tanah tu jangan lupa. Air tanah tu mesti kita siram sekali Okey, baik. Bila dah buat macam tu, barulah dia dikategorikan sebagai suci dan juga bersih. Okey, baik, jelas ya. Okey, baik, setakat itu saja untuk minggu yang ni, minggu yang kelima. Mudah-mudahan kamu faham. Semoga berjaya dan boleh siapkan modul yang telah diberikan. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.